أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan marilah sama-sama kita panjatkan setinggi puji-pujian, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan-kurniaan, segala rezeki, segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dipinjamkan, masih lagi dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, sampailah ke hari ini, sampailah ke petang ini, yang mana tuan-tuan puan sekalian jangan lupa kita sedang berada pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Yalah, takut lupa habis dah kan, tarikhnya lupa, harinya lupa. Yang mana kita dah berada di bahagian akhir bagi hari yang mulia ini, iaitu hari Jumaat. Maka saya harapkanlah mudah-mudahan kita selesai dah membaca surah Al-Kahfi, ataupun mungkin kalau tidak pun bahagian awal dan akhir daripada surah Al-Kahfi, bagi mendapatkan pahala sunat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tuan-tuan sekalian, saya doakan agar kita semua, saya juga sekeluarga, dikurniakan kesihatan, dipanjangkan rezeki-rezeki yang barakah daripada Allah Ta'ala, terutama dalam situasi kita yang masih lagi berhadapan dengan wabak yang sedang berluasa ini. Selain daripada ikhtiar secara zahir, iaitu mereka-mereka yang berada di barisan hadapan, dalam masa yang sama kita juga ikhtiarkan secara munajat, doa-doa dan juga permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan sekalian, termasuk anak-anak, kalau ada yang sedang menonton, kita bertemu pada hari ini. Boleh tengok tajuk yang saya tuliskan di Facebook tu, yang sebenarnya ini adalah kuliah muslimat bagi Surau Al-Amin, Bandar Tun Hasin Noan. Yang kuliah sebenarnya kalau sebelum musim PKP dulu adalah setiap hari Isnin, setiap hari Isnin jam 9.30 pagi. Tapi dikarenakan live semua berada di rumah, maka kuliahnya diadakan pada hari ini, iaitu hari Jumaat, jam 3 petang. Yang insya-Allah tuan-tuan puan sekalian, terutamanya kaum ibu lah, kalau ada yang dah mula menonton ataupun yang belum menonton pun boleh ambil tahu bahawasanya kuliah kita pada petang ini dalam gilirannya untuk kita sambung pengajaran-pengajaran iktibar dan juga pedoman daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Untuk makluman tuan-tuan puan, bahawasanya kuliah muslimat ini berlangsung setiap minggu, setiap pagi Isnin, dalam 3 tajuk yang digilirkan, ataupun 3 perbahasan yang digilirkan. Dalam pertemuan kita minggu lepas, kita dah bincangkan giliran tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang giliran kita pada petang ini pula adalah untuk kita bincangkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kaum ibu, terutama yang memang ikut kuliah kita daripada sebelum PKP dulu, kita berhenti sebelum PKP dulu sampai kepada bab berkaitan dengan Nabi SAW memakai cincin, ataupun bab yang ke-12. Jadi tuan-tuan puan yang bukan mereka yang mengikuti kuliah muslimat ni pun boleh tengok kalau ada kitab Syama'il Muhammadiyah, ataupun saya rasa boleh Google, boleh download kot, boleh download di internet.
kitab kita pada petang ini gilirannya kitab Syama'il Muhammadiyah. Setelah minggu lepas kita bincangkan tadabbur surah Al-Baqarah. Baik, hadis kita petang ini insya-Allah kita nak habiskan hadis terakhir bagi bab yang ke-12, iaitu bab cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tuan-tuan bos sekalian, sebelum itu termasuk sahabat-sahabat, adik-adik dan juga ibu bapa yang menonton, kita nak mulakan perbincangan kita petang ini dengan keadaan kita yang sedang berada pada bulan Syaban. Di bulan Syaban ni kalau kita lihat memang dah nak habis kan. Kalau secara duniawinya ramai yang sedang membincangkan tentang persiapan Ramadan. Kalau peniaga-peniaga kita semua tahu dah, bazar-bazar Ramadan pun tak dibenarkan untuk beroperasi. Saya rasa untuk satu Malaysia lah, sebab dah disebut sendiri oleh menteri, yang mana persediaan kita jangan sampai kita terlupa bahawasanya kita masih lagi berada pada bulan Syaban. Yang menariknya, saya nak kaitkan bulan Syaban ni memang bulan yang ada kaitan dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Khususnya tuan-tuan puan sekalian, satu ayat Allah yang akan dibaca oleh khatib. Saya tak tahu di negeri lain, tapi kalau di Selangor dan juga di wilayah persekutuan, khutbah Jumaat macam hari ni kan, kalau ada khutbah, pada penghujung khutbah kedua, sebelum daripada doa dibacakan oleh khatib, penghujung tu kita akan dengar setiap minggu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Azim. Itu ayat 6, ayat 56 surah Al-Ahzab. Ayat 56 surah Al-Ahzab juzuk 22. Ya, ayat ni lah menegaskan betapa besar dan tinggi mulianya kedudukan Rasulullah SAW. Kerana Allah Ta'ala menegaskan sehingga kan Allah, malaikat tu satu hal kan, malaikat tu mulia dah. Ni Allah ni, Allah Ta'ala Tuhan kita, pencipta segalanya, kita sembah, yang kita rebahkan diri, kita perhambakan diri. Bahkan Allah Ta'ala juga kata Allah firmannya, dalam firmannya, bahkan Allah itu juga Tuhan yang berselawat, Tuhan yang juga dalam masa yang sama mendoakan dan juga memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kaitan kita yang kita nak sebut sebagai mukadimah. Syaban ni ada kaitan dengan Nabi SAW. Ulama sebahagiannya, ini bukan pendapat majoriti, sebahagian ulama, antara ulama terkenal yang menakalkan, yang menyebutkan pendapat ini, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau sebut dalam kitabnya Fathul Bari, huraian ataupun syarah kepada Sahih Bukhari, dia menakalkan ada pendapat sebagai ulama bahawasanya ayat selawat ni, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat selawat ni kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia turun pada bulan Syaban. Bulan Syaban, lebih tepat lagi pada tahun 2 Hijrah. Jadi tahun 2 Hijrah, bulan Syaban, inilah bulan turunnya ayat selawat. Di ulama mutakhirin, sebahagiannya pendapat maka Syaban adalah bulan untuk selawat. Seolah-olah gitulah kan. Seolah-olahnya bulan yang dia punya hubungan dengan selawat tu sangat rapat. Sebab apa? Sebab memang Syaban lah bulan turunnya ayat ini, ayat 56 daripada surah Al-Ahzab. Ayat Pak Khatib lah orang kata kan. Kerana khatib-khatib akan baca ayat ini di penghujung khutbah. Baik, jadi baik itulah kita sebutkan bagai mukadimah. Maka bulan Syaban, selain daripada persediaan kita menghadapi Ramadan, kalau yang Ivan lagi kan, yang tak menyempat-nyempat ni, persiapan raya Syawal tahun ni kurang lah kan, sebab PKP belaka kita ni, maka jangan lupa, ataupun kalau siapa yang tak tahu, ni nak maklumkan, nak beritahu, Syaban pada sebahagian ulama berpendapat, termasuk Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia adalah bulan turunnya ayat selawat, ayat perintah dan anjuran untuk berselawat ke atas Rasulullah SAW, iaitu ayat 56 dalam surah Al-Ahzab. Baik, jadi kita tengah bincangkan ataupun kita nak sambung pada petang ini, khusus sebenarnya kuliah ini khusus untuk muslimat-muslimat surah Al-Amir Bandar Tuan, tapi kita open public untuk semua manfaat insya-Allah. Yang mana tuan-tuan sekalian, bagai mukadimah, maka perbincangan kita pada petang ini akan menyambung perbahasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, jadi sambil-sambil dengar kuliah ini, ambil manfaatnya, saya syorkan untuk sama-samalah
kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan puan sekalian, selesai mukadimah kita. Syaban adalah bulan selawat. Sebagai ulama pendapat, inilah bulan turunnya ayat 56 surah Al-Ahzab, ayat berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala dan ceritanya bagaimana Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulullah SAW. Baik, hadis terakhir bagi bab 12, iaitu tentang cincin Nabi SAW. Saya ulang fitah lalu. Saya rasa yang ikut kuliah di Surah Al-Amin pun lupa kot. Bab kuliah kita walaupun tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Isnin, tapi tajuknya 3. Bagi tajuk 3 tu. Lagi sekarang PKP dah lama dah pun. Duduk di rumah saja, saya rasa mungkin ramai dah lupa dah. Baik, saya ulang fitah lalu. Tuan-tuan puan sekalian, antara yang hebatnya kitab Syama'il Muhammadiyah ini, ini satu perkara yang menunjukkan betapa hebatnya para ulama dalam menyusun kitab. Bahkan dan yang saya nak sebut ni, menyusun bab tu pun ada, dia punya rahsia dia, ada cerita je. Dia mereka yang ikut pengajian Syama'il Muhammadiyah, termasuk dengan syekh-syekh Arab, dengan para habib, saya yakin pernah dengar dan dapat dalam kuliah. Bab perkara ni tak disebut dalam kitab-kitab Syama'il dan juga dalam cetakannya. Mungkin dalam cetakan yang ada bahasa Melayu ni saya rasa mungkin tak ditulis lah. Yang mana sebagai ulama dalam mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah mereka sebut, Imam At-Tirmizi rahimahullah, beliau sehingga menyusun bab-bab Syama'il ni pun ada cerita dia. Kan ada hikmah dia, ada dia punya rahsia dia lah. Dia antara yang menarik tuan sekalian ni, saya nak kongsikan dua lah daripada susunan bab ni. Boleh tengok, siapa yang ada kitab boleh tengok. Antara dia punya rahsia penyusunan bab Syama'il Muhammadiyah ni, yang pertamanya cincin. Bab cincin Nabi SAW. Yang pertama tentang Nabi pakai cincin. Yang keduanya Nabi pakai cincin tangan kanan. Yang menariknya, selepas daripada bab ini, Imam Tirmizi meletakkan bab pedang Rasulullah SAW. Di bab pedang Nabi yang diletakkan selepas daripada bab cincin. Ataupun kalau kita lihat, okay, betul bab pedang selepas bab Nabi pakai cincin tangan kanan. Lepas pada tu bab baju besi. Jadi kita mungkin tengok sekadar susunan bab lah kan. Ya Ustaz, susunan bab lah, apa lagi? Dah begitu susunannya. Tapi apa-apanya, tuan-tuan puan sekalian, kalau berdasarkan apa yang Syekh sebut dalam kuliah-kuliah Syama'il Muhammadiyah, hikmah rahsia di sebaliknya, Imam Tirmizi nak tunjuk bagaimana cincin, memakai cincin ni adalah simbolik kepada apa? Cincin adalah simbolik kepada perdamaian sebenarnya. Kan? Kenapa perdamaian? Ustaz, dia bukan sunnah ke? Bukan pakai cincin ni cerita dia ikut Nabi dapat pahala ke? Ya, itu tuan-tuan puan sekalian, tak ada masalah. Yang duk tengok ni pun bilik dah cincin tu. Betulkan niat ataupun tajdidkan niat yang duk ada kat tangan, baik kanan ke kiri ke, baik lelaki ke perempuan kan, tajdidkan niat. Lain daripada itu cincin nikah ke, cincin kahwin ke, cincin batu apa sekalipun, niatkanlah. Ia adalah satu daripada cara kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi, yang memang salah satu sunnah Nabi SAW itu adalah baginda memakai cincin. Baik, ceritanya tuan sekalian, selepas daripada bab cincin itu adalah bab pedang dan baju besi. Jadi simboliknya apa? Simboliknya cincin ni perdamaian. Kenapa? Kerana kita dah bincangkan daripada awal bab dulu, terutama muslimat yang ikut kuliah ni lah. Nabi SAW diriwayatkan mula betul-betul pakai cincin, dan ada cincin peribadi ni setelah sahabat-sahabat Nabi SAW menasihatkan supaya baginda buat cop. Cerita buat cop ni apa? Ceritanya Nabi mula berniat nak menghantar surat-surat kepada kerajaan-kerajaan luar. Ni terutamanya selepas berlakunya perang Ahzab. Tuan-tuan boleh tengok ni lah. Habis perang Ahzab, maka keadaan-keadaan yang berlaku di situasi Madinah dan Mekah itu makin tenang, terutamanya setelah selesainya perjanjian Hudaybiyah lepas tu. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6. Jadi perjanjian Hudaybiyah ni tahu kan? Perjanjian antara kerajaan Islam Madinah dan juga orang musyrikin Mekah. Salah satu isi perjanjian ni, mereka mesti berdamai, tak boleh berperang, tak boleh bergaduh. Kalau kata menyerang tu, jangan kata serang mereka, serang dia punya kaum kerabat pun tak boleh. Jadi keadaan yang damai, tenang, aman, damai ni, dah ada perjanjian dan juga adanya kita katakan bai'atah ataupun Aqabah ataupun yang kita sebutkan perjanjian tadi lah. Yang mana ia menyebabkan Nabi mula memikirkan supaya dakwah tu disampaikan lebih luas.
Nabi buat surat, maka sahabat nasihatkan, wahai Nabi, ketua-ketua kerajaan negara-negara luar ni mereka terima surat tu hanya setelah adanya cop muhur. Saya sendiri, tuan-tuan puan sekalian, memang tertarik jugalah. Walaupun zaman Nabi dengan zaman kita jauh, tapi mereka menunjukkan ada dia punya formality, kan? Ada cara hantar surat, terima surat pun bukan benda yang dibuat secara cincai gitu je. Jadi sahabat menasihatkan begitu, maka Nabi pun mula mengarahkan supaya ditempa cincin Nabi SAW yang sekaligus ia menjadi cop. Jadi maknanya cop yang menjadi pengesah kepada surat-surat keluar baginda untuk berdakwah kepada kerajaan luar itu adalah cop yang sebenarnya juga adalah cincin Rasulullah SAW. Di Imam Tirmizi membayangkan secara hikmahnya, sunnah cincin ni adalah sunnah yang berkaitan dengan diplomasi dan perdamaian. Jadi kita tengok siapa yang ada syama'il itu boleh buka. Kita tengok dia punya susunan bab dulu. Selepas daripada bab diplomasi ni, Imam Tirmizi rahimahullah meletakkan pula bab berkaitan pedang Nabi SAW dan baju besi yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan diplomasi itu jikalau tak mampu dipertahankan. Kalau akhirnya terjerumus kepada peperangan, maka peperangan itu sinonim dengan baju besi dan pedang. Itu dia punya susunan bab tu pun sampai tahap tu kan. Kita tuan-tuan puan sekalian, kalau tak ada pengajian ni pun tak terbaca. Jangan kata tuan-tuan puan saya yang di depan ni pun sama je. Kalau tak ada kuliah ni pun mungkin duduk dekat rak ni, kat belakang, kat sini je lah duduknya. Nak baca betul-betul, tadabbur, tengok ni, kita kena ada sebab yang kuat. Jadi Alhamdulillah dengan sebab yang ada pada petang ini, satu daripada hikmah bagaimana Imam Tirmizi rahimahullah, begitulah beliau dalam menyusun kitab Syama'il ni sehingga bab-babnya pun ada cerita. Lepas daripada perdamaian dan diplomasi iaitu cincin, maka berlakulah peperangan. Bila mana perdamaian itu tak dapat nak dipertahankan, ada pengkhianatan berlaku, maka disimbolikkan dengan baju besi Rasulullah SAW dan pedangnya, simbolik kepada perang. Baik, tuan-tuan puan sekalian, itu kita ceritakan sebagai ulangan seperti lalu, terutama muslimat yang memang ikut kuliah kita di surah Al-Amin lah. Takut lupa habis kan. Bab-bab ni pun dah sampai hadis lah. Baik, kita tengok hadis. Hadis terakhir bagi bab 12, iaitu bab cincin Nabi SAW. Muka surat tengok sendiri sebab kita punya cetakan pun lain-lain. Yang di depan saya pun ada dua versi cetakan. Baik, hadis terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kita jumpa di mana-mana pun sahabat-sahabat Nabi SAW, siapa sahaja yang disebut Ibnu ni, nama mereka sebenarnya adalah Abdullah. Sebahagian besar ni gitulah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru. Jadi mereka juga disebut bagi Ibnu. Ibnu ni adalah nama asalnya adalah Abdullah. Baik, Abdullah bin Umar maksudnya anak Sayyidina Umar. Dia bercerita, meriwayatkan. Kita tengok terjemahan. Nabi SAW menempah sebentuk cincin daripada perak. Jadi saya dah bincangkan kalau siapa ingat dalam kuliah kita betul-betul di surau dulu sebelum PKP, kita dah bincang panjang lebar hukum berkaitan dengan memakai sesuatu yang dibuat daripada emas. Lelaki macam mana hukumnya, perempuan macam mana hukumnya, barang kemas macam mana hukumnya, barang kehidupan, barang keperluan macam mana pula hukumnya, boleh ke daripada emas apa semua, habis dah kita bincang. Baik, jadi yang Nabi buat ni daripada perak. Yang mana cincin itu dipakai oleh Nabi SAW ketika hayatnya. Ketika baginda masih hidup, Nabi pakailah. Apa-apa tuan-tuan puan sekalian, Abdullah bin Umar bercerita, selepas wafatnya Nabi SAW, cincin itu akhirnya disimpan ataupun dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar. Allahu a'lam, sama ada maksud dia Abu Bakar pakai di jari ataupun maksudnya disimpan secara peribadi gitu. Wallahu a'lam. Yang sekaligus kita pun tahu Sayyidina Abu Bakar memang khalifah lah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, setelah itu dijaga pula, disimpan pula oleh Sayyidina Umar. Di maknanya zaman Sayyidina Umar 10 tahun, zaman Abu Bakar lebih kurang 2 tahun lebih. Dia daripada baginda wafat sampai habis wafatnya, meninggal Sayyidina Umar ni 12 tahun lebih. Lalu setelah itu disimpan ataupun dipelihara pula, dijaga pula oleh Sayyidina Uthman. Sehingga pada akhirnya
kata Abdullah bin Umar, hilanglah cincin tersebut. Kenapa? Tuan-tuan puan sekalian, kerana cincin itu satu hari dia jatuh ke dalam perigi aris, ataupun dalam apa yang disebutkan sebagai fi bi'ri aris. Minta maaf saya silap tadi, bukan ain tapi alif. Terjatuh dalam telaga aris. Di mana telaga aris? Telaga aris ni kalau dalam riwayatnya menyebutkan ia adalah telaga yang terletak dekat dengan Masjid Quba. Allahu alam sama ada ia memang telaga yang digunakan oleh mereka-mereka yang datang ke Quba untuk ambil uduk, bersuci dan sebagainya. Jadi disebutkan gitulah terletak berdekatan dengan Masjid Quba. Baik, tuan-tuan puan sekalian, lalu kata Abdullah bin Umar, ukiran pada cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Ini hadis terakhir bagi bab 12. Bab berkaitan dengan Nabi SAW ada cincin ataupun memakai cincin. Baik, daripada hari terakhir ni ada beberapa pengajaran menarik saya nak kongsikan. Tuan-tuan puan sekalian, yang pertama, bagaimana cincin saya dah sebutkan tadi, dia bukan sekadar sunnah, tapi dia adalah perkara yang memang ada kaitan dengan urusan pemerintahan Nabi SAW. Kerana Nabi sebenarnya, cincin itulah juga digunakan untuk baginda job, terutama surat-surat keluar, antaranya ketika baginda berdakwah kepada kerajaan-kerajaan luar, pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan luar. Baik, maka sebab itulah, ini pengajaran pertama, sebab itulah selepas wafatnya Nabi SAW, cincin ini dipegang ataupun dipelihara, disimpan oleh khalifah-khalifah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, kemudian yang ketiganya Sayyidina Uthman. Baik, ini yang pertama. Jadi kalau siapa yang mungkin tertanya-tanya, ada persoalan yang timbul kan, tapi tak boleh tanya sebab ini kuliah satu hala je. Jadi kalau dia tertanya, Ustaz, kenapa bukan Fatimah simpan, anak Nabi tu, ataupun Aisyah simpan, isteri Nabi, ataupun sahabat lain simpan. Jadi isunya memang cincin ini bukan sekadar kepunyaan Nabi SAW, ia adalah harta baginda yang sangat rapat hubungannya dengan urusan pemerintahan kerajaan Islam waktu itu. Jadi Allah Alam tak tahu sama ada lepas baginda wafat masih diguna untuk cop-cop surat keluar. Allah Alam kita tak tahu. Tapi itulah riwayat menyebutkan selepas wafatnya Nabi, maka yang menyimpan cincin itu adalah khalifah-khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Itu yang pertama. Tuan-tuan puan sekalian, kita dah sebutkan tadi cincin yang akhirnya hilang, jatuh dalam telaga. Dalam hadis yang lain, hadis itu tak ada dalam kitab Syama'il ini. Ada kisah yang meriwayatkan setelah cincin dijatuh dalam telaga tu, Sayyidina Uthman bercerita, kami menimba lah air tu, buang air. Timbul air buang. Dan mereka mencari, Sayyidina Uthman dan para sahabat lah, mencari cincin tu selama 3 hari. 3 hari, tuan-tuan puan sekalian, 3 hari mereka ikhtiar mencari cincin tu. Dengan takdir Allah Ta'ala tak jumpa. Walaupun logik kita kan, telaga ni tidak besar. Telaga ni bukan macam tasik ataupun macam laut apatah lagi. Telaga ni kecil je. Dan kebiasaannya, ataupun kita kata jarang sangat dalam telaga ni ada binatang peliharaan kan, ikan ke apa ke, tak ada. Tapi begitulah Allah Ta'ala mentakdirkan cincin tersebut setelah jatuh ke dalam telaga aris hilang. Walaupun setelah dicari oleh Sayyidina Uthman dan para sahabat selama 3 hari. Yang menariknya, sebahagian sejarawan dan ulama', antara yang saya sempat tengok tadi, Imam Al-Bajuri, beliau menyebutkan, maka setelah hilang cincin ini, inilah permulaan kepada timbulnya bibit-bibit fitnah dan ujian-ujian di dalam pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia apa, tuan-tuan puan sekalian, ulama sirah ni bukan baca sirah je macam kita kan, baca-baca itu pun kalau ada baca. Tapi para ulama mereka mendalami, mengkaji, kaitkan dengan situasi, kaitkan dengan macam-macam perkara. Jadi inilah antara yang berjaya mereka temui kemungkinan hikmah je lah daripada Allah Ta'ala. Kehilangan cincin Nabi SAW ini terjatuh dalam telaga aris, kemudian terus hilang. Rupa-rupanya ia berkait rapat dengan keadaan-keadaan yang berlaku selepas itu. Yang mana lepas daripada cincin itu hilang, maka mulalah timbul bibit-bibit bagaimana goyangnya pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, sehingga akhirnya kita tahu semua wafatnya Sayyidina Uthman syahid, dibunuh ketika mana beliau sedang baca Al-Quran di dalam rumahnya. Memang beliau dibunuh dikarenakan fitnah lah. Itu merontak, ini tak puas hati,
sampaikan sahabat-sahabat Nabi SAW pun dalam masa yang sama, keadaan ini mereka tak pernah lihat dalam situasi sebelumnya. Zaman Umar tak pernah macam ni, zaman Abu Bakar tak pernah macam ni, zaman Nabi lagi dah tak pernah. Dan tuan-tuan puan sekalian, berapa tahun Sayyidina Osman ni merintah? Secara mudahnya kita kata Sayyidina Osman merintah selama 12 tahun. 12 tahun ataupun lebih sikit. Dan bila cincin ni hilang? Cincin ni hilang, sebagai riwayat kata hilang cincin ni pada tahun ke-7 pemerintahan Sayyidina Osman. Sebagai riwayat kata cincin ni hilang pada tahun ke-6 pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Di maknanya kalau kita tengok secara dia punya timeline, kronologi pun mungkin itulah dia. 6 tahun pertama, 7 tahun pertama tu masih okey lagi. Situasinya masih dalam keadaan yang aman, sejahtera. Memang zaman Sayyidina Umar lagi. Memang kemakmuran negara Islam ni semakin hebat. Zaman Sayyidina Umar lagi harta masuk je. Rampasan perang. Begitu juga harta-harta daripada apa yang mereka dapat dalam ekspedisi-ekspedisi. Jadi berterusan zaman Sayyidina Osman kemakmuran tu. Dan kita lihat cincin tu hilang pada tahun 6 ataupun tahun 7 Sayyidina Osman memerintah. Itu yang sebagian ulama, contohnya Imam Al-Bajuri, mereka disebut, maka selepas daripada hilang cincin Nabi SAW itulah menjadikan mula goyangnya pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Dia seolahnya kita boleh lihat pada apa yang dimiliki oleh Nabi SAW itu pastinya ada kehebatan-kehebatan. Kan, walaupun kita rasa benda tu barang-barang je kan, peninggalan-peninggalan, tapi jangan lupa tuan-puan sekalian, ia diguna oleh siapa, ia dipelihara oleh siapa. Dia asal-asalnya ia dimiliki, dijaga, dipelihara oleh Rasulullah SAW. Baik, itu dia punya antara perkara yang dikeluarkan oleh sebagian ulama. Jadi mereka kaitkan kehilangan cincin tersebut dengan keadaan yang berlaku dalam pemerintahan Sayyidina Osman. Baik, itu yang kedua. Balik kepada hadis ini. Hadis terakhir bab 12 kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebagai ulama menyebutkan krisis yang berlaku zaman Sayyidina Osman itu adalah apa yang berlaku setelah hilangnya cincin Nabi SAW jatuh dalam Telaga Aris. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan puan sekalian, kita nak sebutkan juga daripada hadis terakhir ini, ia juga adalah gambaran tentang fitnah. Ini saya tengok dalam kitab yang saya ada ni lah. Saya sebenarnya menggunakan kitab Syama'il yang ada huraiannya dalam bahasa Melayu, namanya Khasail, Khasail Nabawi, yang juga disebutkan bagaimana hadis ini menyebutkan Abdullah bin Umar meriwayatkan baginda menyimpan ataupun ada pegang lah, Nabi SAW memegang, menyimpan cincin ni. Dalam masa yang sama, tuan-tuan puan sekalian, kita juga lihat ada juga hadis-hadis yang lain, saya dah sebut dah itu. Riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW tak pakai juga cincin ni. Ini bukan bermaksud pertemuan. Ini saya nak sebut. Kerana kita lihat hadis-hadis Nabi SAW ni banyak, terutama berkaitan kehidupan, berkaitan dengan urusan peribadi. Jadi jangan kita anggap maka akhirnya ini adalah bertembung. Ustaz, macam mana ni? Ini nampak bercanggah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pun tahu dalam apa-apa berkaitan dengan peribadi Nabi SAW, dia perkara yang akhirnya terpulang kepada keadaan Nabi, nak guna ke tidak, nak pakai ke tidak. Macam bab awal-awal dulu, kalau siapa yang ikut kuliah kita di Surah Al-Amin, kita dah cerita dulu pada bab rambut Nabi SAW. Pada akhirnya, rambut yang sunnah itu tidaklah semata-mata panjang sampai bahu. Kerana kalau kita himpunkan hadis tentang rambut-rambut Nabi SAW, kurang-kurangnya ada 4 bentuk. Rambut Nabi yang kita boleh kata maka semuanya sunnah. Nabi bahkan pernah botak. Nabi bahkan rambutnya pernah sampai telinga, pernah lebih panjang daripada telinga, dan yang paling masyhur sekali sampai bahu. Yang kadang sebahagiannya menganggap sunnah tu mesti sampai bahu saja. Sedangkan Nabi SAW, sahabat-sahabat meriwayatkan dalam kitab Syama'il ada bab khusus rambut Nabi. Nabi bentuk rambutnya itu banyak. Jadi cincin ni pun sama. Dalam masa yang sama, kita lihat ia adalah gambaran Nabi SAW biasa pernah pakai, dan Nabi pun pernah juga buka. Cuma di awal-awal dulu, kalau tak salah saya hadis kedua dalam bab ni, awal-awal bab ni dulu kita ada sebut, ulama meriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pada akhirnya tak berapa kerap pakai. Kerana Nabi pernah rasa terganggu. Terganggu sebab apa ni? Terganggu kerana melihatkan dia punya keadaan dia yang silau kan, nampak cantik apa semua.
Ya, ada sebagai riwayat menyebutkan Nabi lepas pada tu dah jarang pakai kerana keadaan cincin di tangan Nabi tu dianggap sebagai satu gangguan. Termasuklah ketika baginda solat, termasuklah gangguan dalam keadaan ibadah yang baginda lakukan, terasa cincin itu menyebabkan perhatian baginda terganggu dan hilang fokus. Jadi maknanya pakai tak pakai ni memang benda tu adalah benda yang bergantung kepada kemahuan Nabi lah. Baik tu kita tengok ada pakai, ada tak pakai. Baik, itu 3 perkara. Tuan-tuan puan sekalian, kita dapat ambil daripada hadis terakhir ni berkaitan dengan cincin Nabi SAW. Maka kita sebutkan balik sunnah memakai cincin, dia adalah sunnah yang berkaitan dengan urusan pentadbiran baginda di zaman itu. Kenapa? Kerana Nabi SAW mula-mula ada cincin dan mula pakai secara konsisten ni setelah sahabat-sahabat menasihatkan supaya baginda membuat cop untuk memastikan surat yang dihantar kepada kerajaan-kerajaan luar itu surat yang kita katakan ada dia punya kedaulatannya lah, begitulah. Lakulah surat tu. Jadi Nabi mula buat cop, yang cop itu juga sekaligus adalah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan sekalian, selesai bab 12 ni, yang mana hadis terakhir ni juga kita dah sebutkan 3 pengajaran tadi dia punya sirah dia. Kemudian kehilangan cincin juga sebagai ulama mengaitkan dengan goyangnya situasi pemerintahan Sayyidina Osman. Dan cincin ni juga kita dah sebutkan tadi, ia bukan maksudnya ada perjanggahan. Nabi kejap pakai, Nabi kejap tak pakai, macam mana ni. Jadi kita kena ingat, Nabi secara individu, Nabi ada hak lah untuk pakai tidak dan sebagainya. Terutamanya kehidupan Nabi SAW itu berlangsung dalam tempoh yang lama kan. Nabi di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Jadi maknanya benda tu tiap-tiap hari akan adanya berlaku perkara-perkara yang dilihat oleh para sahabat. Baik tuan-tuan puan sekalian, kita masuk bab yang seterusnya. Dia ada kitab, boleh tengok, terutama muslimat-muslimat, ibu-ibu Jemaah Sarawak Al-Amin, Bandar Tuan Sion. Bab seterusnya macam sama tapi lain sikit. Babu maja'a fi takhattumi Rasulullah SAW, iaitu ini satu bab dalam mendatangkan, membawakan hadis-hadis berkaitan dengan cara Nabi memakai cincin. Ataupun dalam kitab satu lagi ni, kana yatakhattamu fi yaminih. Dia sebut tu dalam tajuk. Ini adalah satu bab dalam mendatangkan Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan. Di kitab saya satu ni dia tak tulis dalam bab tu, dalam tajuk tu pakai tangan kanan. Bab satu lagi ada sebut. Baik, cara mudahnya, hadis-hadis dalam bab ini ataupun bab 13 ni meriwayatkan tentang Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Ni kita belum cerita jari mana kan, manis ke tak manis ke, hantu ke, jari apa ke. Kita nak cerita tangan mana dulu. Jadi dihimpunkan hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW pakai cincin pada tangan kanan. Baik tuan-tuan puan sekalian, dalam kitab yang ada syarah ni ataupun Khusail Nabawi ni, dibawakan riwayat-riwayat yang juga ada huraiannya ataupun syarahnya. Baik, yang pertama maka kita nak sebut Nabi SAW dalam apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, istiqamah memakai cincinnya itu pada tangan kanan. Di kanan ni, kalau siapa yang ingat, ikut kuliah kita daripada awal dulu, kalau di masjid Penjara Kajang, saya dah sampai bab Nabi makan, minum, bab lauk Nabi apa semua. Di masjid Penjara Kajang saya dah tengah-tengah dah kitab Syama'il ni. Jadi memang kita akan jumpa banyak hadis-hadis yang menunjukkan baginda SAW adalah seorang insan yang sangat-sangat kita kata ambil berat dan sangat-sangat menjaga urusan kanan dan kiri. Jadi saya nak ulang balik fitah lalu, siapa yang dah dengar ataupun dengarlah balik kan. Ilmu tu memang sifatnya diulang-ulang. Bahkan ibadah kita pun diulang tiap-tiap hari je pun sama je. Kita yang solat 5 waktu tiap-tiap hari tu pun. Dia ilmu begitu, tak ada masalah untuk diulang-ulang. Baik tuan-tuan puan sekalian, bagi mukadimah, mendahulukan kanan dia bukan masalah sunnah semata-mata. Ini perkara yang saya harap sungguh mudah-mudahan ikut kuliah ni dapat jaga sungguh-sungguh lah. Sebab saya secara peribadi rasa terkejut jugalah. Terkejut pun ya, takjub pun ya. Bila realiti zaman kita sekarang ni, saya terjumpa ramai
kalangan umat Islam yang saya jumpa ni banyak kaum lelaki lah. Saya nak cerita, dan saya ni orang yang memang dah lama berdakwah sepenuh masa. Maksudnya saya makan di hotel, makan di tempat mahal, coffee house ke, Magnate ke apa, memang tak ada lah. Yang saya duduk makan ni tempat-tempat biasa. Jadi keadaan yang saya lalui ni menakjubkan yang tak baik lah. Jadi terkejut juga gitu bila melihat mutakhir ini agak berleluasa di kalangan muslimin kita, terutamanya yang makan dan menyuapkan makanan ke mulut tu dengan tangan kiri. Dia jadi takjub juga. Terutama tuan-tuan sekalian, yang saya tengok ni bukan coffee house. Bukan dekat coffee house ataupun hotel berbintang ke, dekat restoran hotel ke. Yang saya nampak dekat mana? Dekat kenduri. Kenduri tahlil, kenduri lepas isyak kan. Sebab saya ni memang banyak di surau di masjid je lah. Dia jadi terkejut. Masing-masing pakai tu baju Melayu lah kan, dengan keplekat je pun, bukan pakai kot, pakai kemeja. Yang kadang baju Melayu butang pun tak ada kan, serebih hangat dia punya baju tu pun. Tapi dalam masa yang sama agak mengejutkan bila mana ramai dah sekarang ni yang makan dan suap ke mulut tu dengan tangan kiri. Tuan-tuan sekalian, saya haraplah dan saya doakanlah mudah-mudahan yang tak ada halangan, yang bukan kidal, yang tak ada apa-apa kecacatan, mudarat di tubuh dan sebagainya, tolonglah dahulukan anggota kanan, tangan kanan, terutamanya ketika makan. Kerana ia bukan perkara yang baik. Terutamanya mendahulukan kanan ketika makan, ia perkara yang sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis dalam bab makan, tuan-tuan sekalian, saya dah selesai dah hadis ni di Masjid Menjala Kajang. Memang ada diriwayatkan Nabi bahkan pernah dalam satu kisah Nabi marah sungguh kepada seorang yang Nabi tegur supaya makan dengan tangan kanan. Mungkin sahabat-sahabat yang tengok tu kata dia punya reaksi tu mungkin kasar. Bukan keadaan tak nak ikut kan, mungkin dia menjawab ke apa, tak tahulah. Dia dah ditegur oleh Nabi pun dia masih makan tangan kiri, mungkin dengan reaksi yang kasar juga. Akhirnya kata sahabat yang nampak, Nabi waktu tu juga, Nabi seolah macam kita kata macam menyumpah lah. Nabi sebut, kamu mulai daripada hari ni takkan sampai tangan kananmu itu ke mulut. Di para sahabat pun ceritalah, mula daripada itu memang tangan kanan tak sampai ke mulut. Setelah mana disebut dengan kemarahan Rasulullah SAW. Ya, tuan-tuan puan sekalian, maka kita nak sebut balik pada petang ini bahawasanya kanan dan kiri dia bukan masalah sunnah Nabi semata-mata. Kita kena luaskan. Kanan dan kiri ni identiti kita. Berbanggalah kita sebagai seorang Islam. Salah satu identiti kita adalah kita umat yang mendahulukan kanan, terutama pada perkara-perkara yang baik. Dan jangan lupa tuan-tuan puan sekalian, ini saya dah bincang di masjid kuliah muslimat juga, tapi kuliah muslimat Bandar Tuan Sion, di awal-awal surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana di akhirat, di akhirat itu pun di tempat yang memang kita kata dunia tu dah habis dah kan, itu pun juga masih ditekankan tentang kanan dan juga kiri. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada golongan kanan, ada golongan kiri Allah sebut di akhirat. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, ini disebutkan dalam juz 29. Kalau tak salah saya dalam surah Al-Haqqah ataupun surah Al-Ma'arij. Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam firman-Nya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ni kalau saya ni kanan, kalau mungkin tengok kat video ni mungkin nampak kiri lah kot. Kata Allah, yang dapat buku catatan tangan kanan ni apa yang berlaku? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Yang dapat buku tangan kanan punyalah seronok ni, tengok-tengok sini aku punya buku ni. Seronok, lega, rasa orang kata sebut perut tu mungkin hilang lah kot. Lega sebab apa ni? Penuh dengan kebanggaan sampai suruh orang tengok, bacalah, tengoklah aku ni dapat buku catatan tangan kanan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, punya besar benda ni. Selama kita hidup ni lah, selama kita hidup ni, pernah ke kita punya seronok gembira sampai akan minta orang tengok apa yang kita dapat baca sekali kan? Ada ke? Naik gaji ke? Ataupun surat naik pangkat ke kan? Surat tukar company ke? Yang mungkin kalau kita bagi tu pun kepada orang paling dekat lah kot. Ni tengok ni dapat offer letter pergi haji contoh kan? Tapi dalam keadaan biasa tuan-tuan sekalian, kita tak bagi tu. Kita seronok pun cerita je kan? Cerita je, alhamdulillah gitu gini gitu gini. Tapi sampai orang kata kempen, sampai diwar-warkan yang dikaitkan benda itu dengan kanan,
menunjukkan betapa besarnya urusan kanan dan kiri. Sampaikan itulah yang Allah sebut di akhirat. Bukan kata syurga neraka ni, dapat buku tu pun dah dianggap satu kenikmatan besar bila dapat tangan kanan. Dan begitu juga kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bisimali. Ni yang dapat buku tangan kiri ni. Kena ingat tuan sekalian, waktu ni waktu yang belum tahu lagi ke syurga, belum ke neraka, belum keadaan yang kita kata benda tu belum berlaku. Tapi gambarannya seolah kata Allah, memang nasibnya tidak baik, nasibnya akan diumban ke neraka, walaizubillah. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, wa fa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sampai kami sebut, ya Allah Tuhan, kalau beginilah keadaannya dapat buku tangan kiri, ya Allah, lebih baiklah tak payah bagi. Ya Allah, lebih baiklah tak payahlah disampaikan. Tak payahlah ya Allah bagi kat aku kalau dapat daripada tangan kiri. Baik tuan-tuan puan sekalian. Ini mukadimah kita untuk bab 20, bab 13 ini, iaitu betapa besarnya kanan dan kiri dalam urusan agama kita. Yang sebenarnya ia sekaligus, ini minta maaf saya sebut, dia sebenarnya satu gambaran kita berbangga ataupun tidak dengan apa yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia identiti kan, lahirkan dengan penuh kebanggaan. Kalaupun yang ada yang anggap sunnah lepas ni, kita up sikit. Dia bukan sekadar sunnah. Kanan dan kiri ni sampai ke akhirat urusannya. Kanan dan kiri ni kami Nabi jaga sungguh. Dalam banyak keadaan, dalam contoh bak rambut pun kita dah sebut dulu. Aisyah bercerita Nabi sampaikan sikat rambut pun dahulukan bahagian kanan. Kita tuan sekalian, sikat ni kalau ikut asal sikat lah kan. Lagi kalau sekarang ni dengan kedai gunting pun tutup. Yang uniknya itu kan, diberi kebenaran buka pun tak nak buka, tutup kan. PKP ni tutup habis. Dia dalam keadaan kita sekarang ni, kalau kata rambut ni pada kita benda yang paling-paling kita ambil tahu pun panjang pendek je lah kot. Tapi sikat belah mana dulu, belah mana kemudian, tak adalah kita ambil tahu. Tapi kata Aisyah, Nabi sampai tahap tu. Bersikat rambut pun Nabi mendahulukan bahagian kanan. Dan dalam bab makan lagi lah. Dalam bab yang nanti, kalau panjang umur kita akan sampai. Bab makan dan minum pun begitulah. Kata sahabat, baginda sangat-sangat menjaga urusan kanan dan kiri. Jadi mudah-mudahan, saya doakan kita semua menjadi umat yang berbangga dengan segala apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sama ada qaulan, perkataan-perkataannya, fi'lan, perbuatan-perbuatannya, ataupun takriran, apa saja yang Nabi akui, kita bawa lah dengan penuh kebanggaan. Baik, isu berbangga, tuan-tuan sekalian, saya nak ulas sikit. Dia sebenarnya benda ni ada. Kalau kita tengok mereka-mereka yang beragama lain, berbangsa lain pun, kebanggaan tu ada. Saya dah sebut dulu banyak kali dah, kalau ikut kuliah muslimat ni, saya dah sebut selalu. Non-muslim pun dalam keadaan mereka zahirkan dia punya bentuk-bentuk, dia punya budaya dia. Kalau kata sebahagian kita boleh nampak di Malaysia ni, antara nombor yang susah nak jumpa sekarang ni nombor 4 kan. Dok lah tukar dengan 3A kan. Ataupun dizahirkan juga kalau dalam movie orang putih tu, macam mana movie tu teruk sekalipun, waktu nak makan tu ada tu, baca doa dulu. Kalau kata duduk dengan anak-anak ke, dengan family ke, duk baca doa tu. Yang saya jadi tertarik tu kadang sebahagian movie di hujung dia doa sebelum makan tu amin juga kan. Amin bersebut orang putih lah. Doa amin juga ujung tu pun. Dia maknanya apa yang kita dah bawa ni pastinya lebih patut untuk dibesarkan, kerana ia urusan agama, ia adalah pahala, ia adalah simbol lambang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan sekalian, maka dalam bab ini, kalau siapa yang ada kitab boleh tengok, sebahagian besar hadis ini menyebut tentang perkara yang sama. Jadi yang bezanya apa? Yang bezanya periwayat. Hadis pertama daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hadis kedua daripada Sayyidina Hamad bin Salamah. Hadis ketiga daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Hadis keempat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Baik, jadi kalau siapa yang ada kitab boleh tengoklah. Keempat-empatnya menyebut tentang perkara yang sama. Saya tengok yang pertama. Sayyidina Ali meriwayatkan dalam mafhumnya Nabi SAW pernah memakai cincin jari tangan kanan beliau, memakai pada tangan kanan. Dan begitu juga apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hamad bin Salamah pun sama juga, yang mana ditanya kepada Abu Rafi', pakai tangan kanan ni kenapa ni? Yang mana
Dia kata, aku lihat Abdullah bin Ja'far pakai tangan kanan, cincin lah. Yang mana Abdullah bin Ja'far pula kata, aku lihat Nabi SAW pakai cincin pada tangan kanannya. Dia hadis ketiga pun begitu, daripada Abdullah bin Ja'far. Hadis keempat pun begitu juga. Baik, jadi kita simpulkan. Sebab hadis-hadisnya sama. Maka yang kedua, tuan-tuan sekalian, untuk bab kita yang baru ni, yang pertama yang tadi lah maksudnya, usahakanlah untuk kita dahulukan kanan. Dia bukan semata-mata sunnah pahala kita mencintai Nabi SAW. Ia adalah gambaran kita umat ni ada identiti, bangga pula dengan identiti tu. Dan saya doakan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita tidaklah bermudah-mudah dalam meninggalkan perkara-perkara sunnah yang kita kata sunnah yang besar lah. Jadi makan tangan kanan tu khususnya, sebab jadi terkejut. Sekarang ni berluasa betul. Bahkan dikenui-kenui pun suap ke mulut tangan kiri. Jadi saya agak benda ni benda yang agak dah mula berluasa, yang mudah-mudahan tidaklah berlaku dalam kalangan keluarga kita, insya-Allah. Baik, kemudian yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, saya nak ulas berkaitan dengan pendapat para ulama tentang ni cerita tangan, bukan belum cerita jari lagi. Tangan ni bila banyak riwayat menyebutkan Nabi pakai pada tangan kanan, maka itulah pendapat majoriti ulama. Saya nak kongsikan dalam kitab ni. Jadi dikarenakan kitab ni Khasail Nabawi ni, tuan-tuan puan boleh google kitab ni disyarahkan ataupun dikarang oleh ulama India, maka banyak dibawa pendapat mazhab Hanafi. Baik, saya nak kongsikan bagaimana ulama-ulama dalam menyebutkan tentang cincin. Mereka kata, maka pakailah pada tangan kanan seperti mana sunnah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Akan tapi dalam masa yang sama tidak pula sampai ke tahap dilarang. Ini asas hukum. Tidaklah pula kita kata haram, dilarang kalau pakai pada tangan kiri. Sebab saya boleh katakan pakai cincin ni, mungkin ramai juga yang pakai tangan kiri kan. Yang dia ada kat tangan tu mungkin dah mula pegang-pegang lah tu. Dah mula pegang dah. Yang saya takut ada yang dah tak dibuka dah kot, dah tersangkut dah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, tidaklah pula dianggap jatuh hukum haram. Dan makruh juga tidak kalau memakai pada tangan kiri. Dalam masa yang sama, sebaik-baiknya kita raikan dan contohi apa yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitu memakai cincin pada tangan kanan. Baik, cuma yang menariknya ada pendapat-pendapat lah yang keluar daripada sebahagian ulama, disebut dalam kitab-kitab mereka, antaranya dalam kitab Durrul Mansur. Bagaimana Imam Qahtani dia menyebutkan golongan Syiah. Golongan Syiah ni terutama Syiah yang ekstrim, Syiah Rafidah. Beliau meriwayatkan ataupun dia bercerita bahawasanya mereka-mereka ini mensimbolkan, melambangkan kumpulan mereka ataupun melambangkan jemaah mereka itu dengan memakai cincin itu pada tangan kiri, ataupun memakai cincin itu pada bahagian yang Nabi tak buat tu lah, bahagian kiri. Maka sebab itulah pada sebagian ulama menganggap pakai cincin pada tangan kiri itu hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab macam sama dengan golongan Syiah Rafidah. Ini pendapat Imam Qahtani dan juga Maulana Gangohi. Maulana Gangohi pun benda yang sama juga. Bagaimana golongan Syiah Rafidah ni, mereka mungkin agaknya simbol kumpulan kot. Wallahualam, saya pun tak pasti simbol dia punya jemaah ke. Sebab Syiah ni, kalau siapa yang tahu, dia ada banyak kan, banyak puak, banyak golongan apa semua. Jadi sebagai ulama yang mungkin mengkaji, yang memerhati betul ni, mereka kata golongan Syiah Rafidah ni mensimbolkan kumpulan jemaah dia dengan pakai cincin tangan kiri. Jadi mereka berpendapat elakkanlah makruh pakai cincin tangan kiri. Sebab apa? Untuk berbeza dengan golongan-golongan yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan Syiah Rafidah. Dia berbezalah dengan mereka, iaitu elakkan pakai cincin pada tangan kiri. Walaupun begitu, tuan-tuan sekalian, ini situasi yang kita boleh katakan tidak berlaku di semua tempat. Macam kita, kalau di Malaysia ni pun, golongan Syiah tu ada.
kan. Kita tak nafikan sentiasa diambil tindakan oleh pihak berkuasa apa semua, tapi kita pun tak pasti bagaimana dia punya bentuk dia, simbol dia apa semualah. Dia maknanya kalau untuk kita, maka hukum yang terbaik, yang afdal, yang sunnahnya pakailah cincin pada tangan kanan. Kalau tidak pun boleh pakai pada tangan kiri. Cuma kalau perbuatan itu adalah simbolik kepada kumpulan-kumpulan yang fasik ataupun kumpulan-kumpulan yang tak baik, terceleweng daripada Islam dan sebagainya, elakkan kita ada persamaan dengan mereka. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Durrul Mansur ni lah. Bagaimana golongan Syiah Rafidah mungkin di kawasan-kawasan Asia Tengah tu, golongan Syiah di sana, mereka pakai cincin pada tangan kiri, dizahirkan, disimbolkan ke, wallahu alam. Baik. Jadi maknanya kita boleh katakan ia adalah sunnah Nabi SAW yang mudah-mudahan dapat berganda-ganda pahala. Berganda pahala, tuan-tuan puan sekalian, saya selalu sebut antara keadaan yang sangat-sangat boleh menyebabkan kerugian kepada kita, iaitu ketika mana kita datang ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid atau surau. Kita datang masjid ni, bayangkan, kata buku surau, kita dah mula dapat pahala tu daripada kita bersiap, kan? Bersiap, pakai baju, berwuduk, langkah datang, dengan kita solat sunat. Kalau kata tempat tu ada solat Jumaat, tahiyatul masjid, dibayangkan kalau mungkin orang tanya kita, jawapan kita 1, 2 je kan. Pergi mana tadi? Tak nampak pun di rumah, jiran tanya macam tu. Jawapan kita, tuan-tuan sekalian, 1 je. Pergi mana? Pergi surau. Kau panjang sikit, surau mana? Surau Langit. Ataupun pergi mana? Masjid. Masjid mana? Masjid Bandar Tuan Sri. Itu jawapan kita. Tapi di sisi Allah Ta'ala, pahalanya bukan itu. Bukan itu je. Pahala daripada Allah Ta'ala datang dalam bentuk yang berlapis-lapis. Jadi kita kena betul-betul, orang kata prihatin lah. Betul-betul kita orang yang peka bahawasanya pada setiap apa yang kita buat, amalan-amalan kebaikan tu adalah pahala di sisi Allah Ta'ala. Dia macam pakai cincin, tuan-tuan sekalian, Allahu alam, kita tak tahu, kerana pahala ni urusan Allah. Boleh jadi pada apa yang kita pakai tu pun 2, 3, 4 jenis pahala dapat, kan? Pahala pakai cincin, pahala tangan kanan. Sama juga contoh yang saya juga sebut dalam bab makan. Bagi contoh, tuan-tuan boleh tengok dalam bab tengah-tengah, saya tak ingat bab apa, bab 30 lebih lah bab makan ni. Pada suapan ke mulut tu pun boleh jadi ada 3, 4 jenis pahala. Direct pegangan tangan, perbuatan Nabi, dah sunnah dah. Kalau kata tangan dengan tangan tu direct di atas talam pula, pun sunnah Nabi juga. Tuan-tuan puan sekalian, kemudian sebelum suap ke mulut tu menyebut nama Allah, tak kira bismillah ke, doa ke, itu pun dah sunnah Nabi juga. Dalam masa yang sama, kanan pula tu, kanan pula yang diguna untuk suap ke mulut pun sunnah Nabi juga. Nak boleh sampai ke mulut tu pun Masya Allah, kan? Walaupun kita lapar berceruk, perut dah bunyi kan, tak fikir apa lah, kita pakai sebut bismillah dia jadi je. Tapi boleh jadi pada suapan tu pun entah 3, 4 pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana pada semua apa yang kita buat tu ada contohnya, ada tauladannya daripada Rasulullah SAW. Ni tuan-tuan puan sekalian. Maka untuk siapa yang pakai cincin, macam saya tak adalah, saya tak pakai cincin. Kalau kata memang ada pakai, baik cincin kahwin ataupun cincin apa sekalipun, cincin batu, merah, putih, hitam, belang-belang, pelangi ke, cincin apa ke, dia kalau boleh diikhtiarkan pakai tangan kanan, maka pakailah. Kerana itulah yang sangat-sangat terbaik. Macam bab Nabi pakai cincin tangan kanan pun, kita tengok kebanyakan hadisnya itu je ceritanya. Memang pendek-pendek pun, siapa yang ada kitab ni boleh tengok pendek-pendek hadisnya, disimpulkan begitu. Dalam syarah ni, dalam apa yang saya ada ni lah, kitab ni, maka disimpulkan tuntutan yang dipegang oleh majoriti ulama'-ulama' adalah memakai cincin itu pada tangan kanan, yang sekaligus kita mencontohi Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan puan sekalian, yang terakhir saya nak sebut, untuk kawan ibu khususnya, maksudnya kawan ibu kuliah muslimat surah Al-Amin. Maka perbincangan kita pada hari ini, kalau yang boleh tanda, kawan ibu yang boleh tanda, yang memang ada kitab di tangan, perbincangan kita pada petang ini, tolong tandakan. Kita berhenti pada hadis yang ke-97. Hadis 97. Kerana yang sebelum-sebelum tu semua hadis-hadis pendek, mau maksud, dia punya maksud pun
hampir sama semua. Jadi kita berhenti kalau boleh ditandakan pada hadis yang ke-97. Periwayat dia as-salt. Salt tu ejaan Arab dia Salt lam ta, Salt bin Abdullah. Nama sahabat tu. Dia kita berhenti sampai situ, tu orang tandakan. Bab yang pendek-pendek tu boleh bacalah. Kita dah simpulkan tadi. Jadi untuk perbincangan kita ni kita berhenti sampai hadis 97 daripada Sayyidina Salt bin Abdullah dalam hadis yang berada dalam bab berkaitan dengan Nabi pakai cincin pada tangan kanan. Baik, saya nak sebutkan yang terakhir. Tuan-tuan puan sekalian, termasuk ibu-ibu yang minta Allah Ta'ala. Juga hadis yang kita bincangkan pada petang ini, dua-dua bab ni lah. Ia menggambarkan bagaimana ketelitian ataupun kepekaan dan prihatinnya para sahabat terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan puan sekalian. Segala riwayat-riwayat tentang diri Nabi ni, kalau kata macam bahasa kita mudahkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, ia benda yang sangat susah untuk kita lihat diriwayatkan daripada manusia yang lain. Tak kira manusia tu ketokohan dia besar mana ke, dia punya kehebatan ke, kan, keunggulan dia apa. Bagi contoh, tuan-tuan sekalian, kita zaman sekarang ni kita boleh jumpa banyak sangat. Kadang ada tokoh yang tak mati lagi. Dia punya biografi saja orang tulis 3-4 dah. Kan, tokoh sukan ke, tokoh ekonomi ke, hidup sihat lagi. Tapi orang tulis pasal dia banyak dah, buku-buku dah keluar. Kita boleh kata kan, baik negarawan, baik pakar ekonomi, baik ahli sukan, baik seorang panglima di medan peperangan, yang ditulis tentang mereka tu bukan benda-benda kecil ni. Ditulis tentang mereka ni dia punya perjuangan lah. Perjuangan, pencapaian, dia punya latar belakang, dia punya cabaran hidup, kesusahan lama dulu, kesusahan segala yang dia ada tu. Di mana tuan-tuan puan sekalian, kalau memang kita nak tengok benda yang komplit daripada seorang tokoh, memang tak akan kita jumpa, melainkan apa yang ditulis tentang Rasulullah SAW. Jadi yang terakhir ni saya sebut, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kesungguhan para sahabat, jasa-jasa mereka yang mengingat semua apa sahaja yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang kalau kita nak cari, ada ulama, ada tokoh yang diceritakan macam Nabi, memang tak akan jumpa. Dan mereka punya prihatin ni, Masya Allah, boleh menjadikan kita dimalu segan. Kita bukan kata nak hafal macam sahabat. Kita ni nak ikut apa yang Nabi buat tu pun tak mampu kan. Ini gambaran bagaimana prihatin dan juga pekanya para sahabat ni luar biasa. Macam kita dengan pasangan lah. Saya cakap terang-terang saya sebagai suami dengan isteri pun kadang banyak benda tak tahu kan. Kalau kata dia punya warna apa suka ke, dia punya benda suka pun kadang tak apa ingat. Dia punya tarikh-tarikh ke apa semua pun tak apa ingat. Kadang ada orang, mak ayah, bapak lah tu utamanya lagi. Jangan kata orang jauh-jauh jiran sebelah ataupun orang lain. Kadang anak ni pun kan, anak ni tu pun tak ingat tadi pakai baju colour apa. Bila hilang di shopping mall, Gad tanya anak pakai baju apa colour apa, ui tak ingat lah pula. Yang ingatnya tadi keluar dengan anak tu pakai baju lah. Itu nak kata tuan-tuan sekalian, kita dengan orang yang kita dekat pun prihatin tak sampai tahap tu. Anak kita, pasangan kita pun, kita tak adalah sampai ke tahap macam sahabat-sahabat Nabi SAW yang ambil betul perhatian, yang ingat sungguh, yang bekas bahkan ikut pula apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sikit perkongsian kita pada petang ini. Saya ulang balik awal tadi, sebagai ulama mengatakan bahawasanya bulan Syakban inilah bulan turunnya ayat 56 surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi banyakkanlah kita berselawat kata Rasulullah SAW, yang mana ulama sebagainya menisbahkan bulan Syakban ini sebagai bulan selawat. Imam Ibn Hajar meriwayatkan ia adalah ayat yang turun pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Jadi mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, diberikan kesihatan, dijauhkan kita daripada wabak, insya-Allah. Kita dapat sekali lagi berada pada bulan Ramadan, dan juga Syakban yang ada ni jangan terlepaslah. Paling-paling kalau mungkin dah tak dapat nak puasa pun, paling-paling banyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan perkongsian ni adalah manfaatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.